Jadi bagi memberkatikan lagi majlis ini, majlis menjemput Ustaz Muhammad Komini Kamal untuk menyampaikan bacaan doa. Dengan ini dipersilakan. Al-Fatihah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan segala nama-Mu yang indah dan segala sifat kesempurnaan bagi-Mu, kami menadah tangan dengan penuh rasa rendah diri dan kerendahan hati. Dengarlah rintihan dan permohonan kami, wahai Allah yang maha mendengar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun bersama sahabat kami pada malam ini dalam majlis pelancaran Jentera Pilihan Raya Pakatan Harapan dan ceramah Mega Harapan Negeri Melaka dalam menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 ini. Perhimpunan ini adalah untuk melaksanakan tanggungjawab kami bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan ruh dan semangat kami untuk membangun, membina dan mendidik hati dan jiwa kami supaya dapat menyumbang bakti kepada agama dan negara yang kami cintai ini. Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Rashid, sesungguhnya Engkau maha mengetahui negara kami Malaysia ini sedang dilanda pelbagai krisis pemerintahan, sosial, ekonomi yang amat parah. Ya Allah, isu rasuah, penipuan, fitnah memfitnah, khianat mengkhianati, tiada ketulusan serta berbagai lagi yang sedang kami hadapi sekarang ini. Ya Allah, bantulah kami dan pimpinlah kami untuk berhadapan dengan segala bencana yang menimpa kami. Kurniakanlah buah fikiran dan ilham kepada kami agar dapat kami memikirkan apakah kaedah terbaik untuk mengatasinya. Kau utuskanlah bala tentera daripada kalangan sahabat-sahabat kami, orang-orang yang bersimpati dengan kami serta mempunyai matlamat yang sama seperti kami untuk sama-sama mengikhlaskan diri berjuang demi memulih dan membina negara kami Malaysia yang tercinta ini agar menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur serta negara yang berteraskan rahmatan lil alamin. Jauhkanlah kami dari sifat ketamakan terhadap harta, kuasa dan pangkat, ya Rabb. Ya Allah, Ya Bari, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami memohon dengan rasa rendah diri dan pengharapan yang tinggi, ya Allah, Engkau gantikanlah pemimpin-pemimpin negara ini yang telah melakukan kezaliman terhadap kami sebagai rakyat, yang tidak menunaikan hak dan tanggungjawab sewajarnya terhadap kami, yang telah menyebabkan negara kami berada dalam krisis yang dahsyat sehingga menyebabkan pincang ekonomi negara kami. Ya Wahhab, Ya Sattaru, Ya Alim, Allahumma innaka ta'lam anna hazil quluba qad ishtamat ala mahabbatik waltaqad ala ta'atik wa tawahada ala da'watik wa ta'ahada ala nusrati syari'atik fawathikillahumma rabitataha wa adimi uddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduha fawdil imani bik wa jamili tawakkuli alayka wa ahya ma'rifatik wa amit ala syahada fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Komini Kamal atas bacaan doa tadi. Dan tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput wakil daripada muda Saudara Amir Hadi Setia Agung Muda untuk menyampaikan ucapannya yang seterusnya. Persilakan. Terima kasih pengerusi, rakan-rakan pimpinan daripada Pakatan Harapan, YB Adli Zahari, rakan-rakan pimpinan di negeri Melaka daripada Parti PKR, DAP dan Amanah, rakan-rakan pimpinan daripada Muda Melaka, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tachiahau, Wanakkam. Sebelum saya mulakan, saya ingin pinjam 1 minit daripada rakan-rakan yang hadir pada hari ini
Kerana apabila saya datang ke Melaka, saya akan sentiasa mengingati arwah Syazni Munir yang merupakan bekas Ketua Pemuda Amanah dan bekas Ketua Pemuda Pakatan Harapan yang menetap di sini selepas 2018 yang pergi meninggalkan kita disebabkan oleh COVID. Al-Fatihah. Amin. Kawan-kawan, saudara-saudari, makcik-makcik, pakcik-pakcik, hari ini hujan turun renyai-renyai. Kita tahu bahawa hujan ini turun dalam keadaan musim tengkujuh sudah pun datang. Negeri Melaka ini ketika musim tengkujuh dahulu datang adalah di antara negeri yang paling buruk dilanda banjir. Mengikut statistik, selepas Selangor dan juga Pahang, Melaka lah di antara negeri yang paling terkesan disebabkan oleh banjir. Tapi saudara-saudari, kita tahu kerajaan hari ini telah pun memanggil pilihan raya dalam keadaan rakyat akan menghadapi banjir besar. Bukan saja banjir akan berlaku ketika pilihan raya nanti, malah juga banjir telah pun berlaku. Sehingga hari ini di Alor Gajah sendiri 55 orang ya dengan keluarga mereka terkesan disebabkan oleh banjir. Betul atau tidak? Tapi mereka tidak pernah peduli dengan nasib rakyat. Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dalam satu perhimpunan, ini bukan saya kata, ini Zahid Hamidi kata secara terang-terangan bahawa pilihan raya ini dibuat sebab apa? Dia pandang ke kanan, dia tengok Tok Mat. Dia kata, Tok Mat, bukan saya seorang yang akan kena dakwa, kamu pun nanti akan didakwa. Dia tengok pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional yang lain, dia kata kamu semua akan didakwa. Didakwa sebab apa, saudara? Didakwa sebab rasuah dan penyelewengan. Bagaimana seorang pemimpin negara boleh terang-terang kata beliau buat pilihan raya, panggil pilihan raya sebab nak lepaskan diri. Rakyat terkesan sebab banjir. Ya, dulu ribuan orang terkesan sebab banjir. Kali ini kita tahu data menunjukkan banjir akan datang mungkin jauh lebih besar daripada sebelum ini. Tapi mereka ini tidak memikirkan nasib rakyat. Mereka ini tidak memikirkan nasib saudara-saudari yang ada pada hari ini. Yang mereka fikirkan apa? Periuk nasi sendiri, kuasa untuk kekal berkuasa, rakyat lantaklah. Bolehkah begini? Saya baru pulang daripada United Kingdom. Di sana, saudara, dahulu dia ada Perdana Menteri namanya Boris Johnson. Nak dengar Boris Johnson? Ha? Beliau letak jawatan sebagai Perdana Menteri, tahu sebab apa? Sebab di United Kingdom ada PKP. Dia langgar PKP. Ini negara United Kingdom. Langgar PKP, akhirnya letak jawatan. Di Malaysia bukan saja langgar PKP, buat parti durian. Boleh fikir ke? Dalam keadaan begini, nak lepaskan diri, tidak ada integriti. Ya, di negara UK itu, orang kata bukan negara Islam. Di sini, pemimpinnya bagai-bagai menggunakan agama, hidup Melayu. Tapi di belakang, curi duit. Bukan saya kata, terbukti di mahkamah, betul atau tidak? Tapi mereka memainkan sentimen dan sebagainya untuk kekal berkuasa. Dan apabila pilihan raya datang lagi, ada kemungkinan menang lagi. Mana maruah kita? Mana maruah rakyat Malaysia? Bagaimana di negara United Kingdom itu pemimpinnya boleh berintegriti? Kalau pemimpin United Kingdom itu, saudara, cakap di hadapan orang ramai, kata kalau
kita kena buat pilihan raya. Kalau tidak, kita akan didakwa di mahkamah sebab rasuah dan penyelewengan. Saya boleh jamin, hari ini dia kata, esok dia tumbang. Bukan kerana dia pemimpin partinya angkat, yang akan lawan dia, pemimpin lawan, yang akan lawan dia, rakyat jelata, orang akan turun ke jalan, malah pemimpin parti dia sendiri akan lawan. Tapi kita tidak ada integriti dalam pemimpin-pemimpin kita. Selepas PRU ke-14, kita menang, akhirnya 20-20 berlaku langkah Sheraton tumbang. Kita tengok gambar-gambar di belakang disebutkan tadi, kita tengok pemimpin-pemimpin kita. Mereka ini boleh kekal, yang jadi menteri, boleh kekal jadi menteri. Betul atau tidak? Kalau dia ikut lompat sekali. Ini kita di Alur Gajah. Ya? Sebelum ini yang menang kereta terbang. Rupanya kereta tak terbang, yang terbang dia. Pergi ke lompat daripada Pakatan Harapan. Boleh terima atau tidak? Terus keluarga Alur Gajah perlu buat perubahan. Warga Melaka perlu buat perubahan. Boleh atau tidak? Ada yang kata mustahil. Mereka akan menang lagi, buatlah apa pun. Menang mereka kata. Saya nak cerita. Tahun 2015 dahulu, apabila isu 1MDB dinaikkan. Ketika itu, saya sekarang masih muda. Ketika itu lagi muda. Tinggi samalah. Tapi lagi muda. Darah kita berasa menggelegak. Bagaimana 2.6 bilion ringgit duit rakyat boleh diseleweng? Duit rakyat ini boleh digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau siapa yang pernah jalan tahu bagaimana teruk infrastruktur di Malaysia ini. Yang pergi ke Sabah, yang pergi ke Sarawak, yang pergi ke pendalaman dan sebagainya tahu teruk infrastruktur kita. Duit itu sepatutnya boleh digunakan untuk pembangunan, tetapi diseleweng. Kita marah. Jadi apa kita buat? Kita pun anjurkan himpunan, nama dia Tangkap Najib. Dengar? Ada yang pernah datang? Ada yang datang sekali? Ada beberapa kawan saya tahu datang. Tapi 2015, lepas perhimpunan, Najib tak kena tangkap. Yang kena tangkap saya. Yang kena tangkap ada lebih 30 orang yang ditangkap. Yang di luar dia kata, kamu ini buang masa. Tidak mungkin seorang Perdana Menteri tak pernah dalam sejarah kita. Daripada kita pilihan raya yang pertama 1955 sehinggalah ketika itu 2015, tidak ada dalam sejarah seorang Perdana Menteri didakwa dan dihantar ke penjara. Dia kata kamu buang masa. Buat apa turun ke jalan dan bersuara? Tapi kita nak bagi tahu, sebulan lepas orang itu dihantar ke penjara. Kerana apa? Kerana saudara-saudari buat perubahan. Kalau 2018 kita tidak menukar kerajaan, nescaya sudah pasti beliau masih lagi di luar, bising di sosial media. Berhadapan dia tak berani, di sosial media dia bising. Dalam mahkamah bila tanya semua tak tahu. Tapi akhirnya beliau dihantar ke penjara. Kalau tidak berlaku perubahan, tidak mungkin ini akan berlaku. Kerana itu, daripada apa yang telah pun berlaku, kita berjaya jimatkan jutaan malah bilion ringgit duit rakyat disebabkan projek-projek skala besar yang membazir. Disebutkan tadi projek terowong 7% masuk dalam poket. Ini berlaku ni sepanjang pemerintahan mereka. Kita tak mau lagi, dan kali ini kita buat perubahan sekali lagi. Boleh atau tidak? Boleh orang Melaka? Kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Amir atas ucapan yang sangat bersemangat tadi. Jadi sekarang majlis akan diteruskan dengan tetamu khas kita yang datang daripada Selangor, khas untuk Jelajah Mega Harapan ini. Jadi majlis ingin menjemput Adun Bandar Utama Saudari Jamalia Jamaluddin untuk memberikan ucapan beliau. Dipersilakan YB. Hello.
Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua. Saya sebenarnya hari ini hadir untuk meneman pengerusi kita yang ada pada hari ini, YB Sani, untuk datang tengok keadaan di Melaka. Dan saya nampak nak ramai kawan-kawan di Melaka hari ini, terutamanya juga ada anak-anak muda yang ada kat sini. Jadi mereka pun tanya, boleh tak saya naik sebagai wakil wanita dan juga wakil anak muda? Saya cakap tak apalah, saya naik. Saya nak bagi sedikit pesanan saja kerana saya tahu banyak lagi pemimpin, speaker yang memang sangat pandai berucap berbanding dengan saya nampak sebaris kat depan ni memang banyak sangat pemimpin. Tapi memang terima kasih kerana berikan saya peluang untuk lahirkan sedikit pandangan sebagai anak muda dan juga wanita yang ada di Malaysia ni. Seperti yang dikatakan tadi oleh wakil muda, Zahid Hamidi ni bila dia pergi kat State Assembly MIC, dia katakan jangan lupa kali ini sangat penting untuk kita jadi kerajaan, kerana tidak, sekiranya tidak menjadi kerajaan, awak semua satu persatu nama dia panggil, termasuk Wikasyong, termasuk pimpinan MIC. I pun tak ingat nama dia. Tapi dia katakan kalau kita tak jadi kerajaan, nanti kita semua masuk penjara. Apa maksud daripada kenyataan tu? Kenyataan tu artinya sangat penting untuk Barisan Nasional memenangi pilihan raya kali ini kerana tidak mereka semua masuk penjara. Pentingnya bukan kerana untuk rakyat, pentingnya bukan kerana mahu menyelamatkan rakyat, pentingnya kerana mereka semua takut untuk masuk penjara. Saya nak saudara-saudari fikir daripada sudut lain. Pernah tak kita semua dengar pimpinan Barisan Nasional keluar berceramah, lepas tu mereka katakan kita nak satu kerajaan yang bersih? Satu pemimpin pun saya tak pernah jumpa. Pernah tak jumpa Zahid Hamidi datang, kita nak menentang rasuah? Siapa boleh cari video klip ni? Bayangkan seorang pemimpin kebangsaan, bakal Perdana Menteri, tak ada satu video klip yang katakan dia nak kerajaan yang bersih, dia nak kerajaan yang tak ada rasuah. Dia kata saya nak pastikan kita menang, tak kira lah banjir itu kena undi dalam undi kat sekolah dengan air semua, tak apa, kita ada sampan, kita sediakan sampan, kita sediakan bot. Janji pemimpin Barisan Nasional tak masuk penjara. Ini ke jenis pemimpin yang kita nak? Saya tahu ada yang katakan yang jadi Perdana Menteri tu bukan Zahid Hamidi. Yang diumumkan tu Ismail Sabri. Tapi hari ini kita ada dengar juga cerita. Yang kali pertama saya dengar Barisan Nasional menolak perdebatan antara bakal Perdana Menteri kerana berdebat bukan budaya kita. Pernah dengar tak? Berdebat katanya bukan budaya Barisan Nasional. Saya nak tanya, habis tu apa budaya Barisan Nasional? Saya tanya sekali lagi. Jawab sama-sama. Apa budaya Barisan Nasional? Ini bukan saya yang cakap ya. Ini tetamu semua yang hadir kat sini. Okay? Saya tak boleh cakap. Okay? Tapi saya tak suruh pun cakap rasuah. Semua yang duduk di sini tahu. Ini budaya yang Barisan Nasional bawa, bukan berdebat. Budaya yang dibawa adalah rasuah. Ini kekerajaan, bakal kerajaan persekutuan yang kita nak. Saya pun tak faham kenapa berdebat perlukan budaya. Adakah selepas ini bila rakyat meminta apa-apa penjelasan, adakah selepas ini bila rakyat nak tanya persoalan yang terjadi dalam kerajaan, selepas ini Perdana Menteri dengan menteri-menteri dia sekali akan menjawab bukan budaya kita. Kita akan ada satu kerajaan persekutuan yang buat kerja tapi menjawab bukan budaya kita. Ini adalah masa hadapan Malaysia. Masa hadapan setiap daripada kita. Ada yang kadang-kala kat di Selangor bila saya berjumpa dengan penduduk, ada yang kata tak apalah YB, lepas ni kita nak keluar negara je lah. Kat Malaysia ni macam tak ada arah, tak ada harapan. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, perempuan, abang-abang, akak-akak semua,
berapa banyak rakyat Malaysia yang mampu keluar negara? Berapa banyak kawan yang kita boleh bawa keluar negara? Berapa banyak saudara mara yang boleh keluar negara? Berapa banyak ahli keluarga yang boleh keluar negara? Akhirnya, kita tak ada tempat lain nak lari. Apa yang kita boleh lakukan sebagai rakyat Malaysia hanya adalah tentukan nasib dan masa hadapan negara ini. Dan ini merupakan kali ini tanggungjawab anak-anak muda. Kerana anak muda lah peratusan pengundi naik 30%. Kerana anak muda lah kali ini mungkin kita dapat melihat bibit harapan kalau anak muda keluar mengundi. Mungkin ada anak muda yang rasakan, apa bezanya Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan? Sebab muda, dia tak pernah lalui zaman reformasi, tak pernah lalui zaman 2008, 2013. Tapi saya nak katakan di sini, kita tengok je negeri Selangor. Saya perlu promote Selangor lah sebab saya ni ahli Dewan Negeri Selangor. Okay? Selangor ni kerajaan Pakatan Harapan. Kat Selangor ni kita memang ada macam-macam jenis program kebajikan untuk rakyat-rakyat, untuk warga Selangor. Kita ada skim mesra usia emas. Kita ada kad Smart Ibu Selangor lah dulu dipanggil. Ni kad untuk ibu-ibu sekarang, ibu dan bapa yang mempunyai gaji 3,000 ke bawah. Sekiranya mereka ini adalah daripada golongan B40, mempunyai anak 18 tahun ke bawah, Kerajaan Negeri Selangor berikan peruntukan untuk memberi barangan rumah RM300 sebulan. Dan kita juga ada bantuan-bantuan lain. Hijrah, membantu anak-anak muda yang ingin berniaga. Kita sediakan duit dan peruntukan dan dana untuk anak-anak muda berniaga. Kita ada skim insurans di mana Kerajaan Negeri Selangor menjamin mereka yang lahir daripada 30 hari sehingga umur 80 tahun, sekiranya anda berkaitan dengan Selangor